Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh satu tokoh yang besar yang tidak perlu kita perkenalkan lagi dalam dunia Islam ini, seorang tokoh hadis besar yang namanya Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan bab yang ke-8. Bab yang baru, bab yang ke-8, iaitu babul la'nillahi man la'ana walidayh. Bab pada membicarakan laknat Allah kepada seseorang ataupun kepada sesiapa yang melaknat kedua ibu bapanya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah 'an Al-Qasim ibni Abi Bazzah 'an Abi Tufail qala su'ila Ali hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyai'in lam yakhussa bihi an-nas kafah? Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in lam yakhussa bihi an-nas illa ma fi qirabi sayfi. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ia juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Amr bin Marzuq. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Syu'bah daripada Qasim bin Abi Bazzah, daripada Abi Tufail. Katanya Ali radhiyallahu anhu ditanya. Ali ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, dan dalam masa yang sama dia adalah menantu Nabi. Jadi dia ni adalah kelebihan yang lebih sikit berbanding daripada sahabat-sahabat yang lain, yang mana dia ni adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai hubungan kerabat dengan Nabi, dia anak kepada Abu Talib. Kemudian dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dia ni adalah kanak-kanak yang pertama yang masuk ke dalam Islam. Walaupun ayahnya tak Islam, tetapi dia menerima Islam. Dan yang ketiga, dia juga adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menikahi anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dia ni tuan-tuan dan puan-puan ada kelebihan yang banyak. Gelaran dia Abu Turab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilnya dengan gelaran Abu Turab, dan dia juga digelar dengan Abul Hasan, yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah dengan syurga, yang merupakan khalifah keempat orang Islam. Khalifah keempat
setelah daripada Uthman radhiyallahu anhu gugur, dibunuh oleh puak-puak Khawarij, dan akhirnya Ali juga dibunuh oleh puak-puak Khawarij, iaitu Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi, yang mana ketika mana dia salat subuh, Abdul Rahman bin Muljam ini telah pun menikam Ali bin Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib pun meninggal dunia. Inilah cerita lebih kurang sebersedikit berkaitan dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Moga Allah meridainya. Baik. Maka Ali ditanya dengan satu soalan. Kata penyoal ni, dia kata, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas kafah. Tu soalan dia. Soalan dia kata, tanya Ali, wahai Ali, ada tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kamu dengan sesuatu yang Nabi tidak beri kepada manusia lain secara keseluruhannya? Ini soalan dia. Soalan dia kata, ada tak Nabi ni beri kepada kamu semua satu benda, satu ilmu, satu maklumat yang Nabi hanya khususkan kepada kamu saja dan tak beri kepada orang lain secara keseluruhannya? Ada tak? Ini soalan dia. Maka Ali bin Abi Talib menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussan nas bihi nas illa ma fi qirabi sayfi. Yang bermaksud, sekali-kali Nabi tidak mengkhususkan, sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan, ya, kami dengan sesuatu yang dia tak beri kepada manusia lain, melainkan apa yang ada di dalam bekas pedang aku ini. Summa akhraja sahifah. Kemudian Ali pun keluar satu lembaran. Fa idza fiha maktub, yang mana di dalam lembaran itu tertulis, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat kepada mereka-mereka yang menyembelih haiwan bukan untuk Allah. La'anallah man saraqa manaral ard. Allah melaknat kepada mereka-mereka yang mencuri petanda yang menjadi tanda kepada sempadan tanah manusia. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat kepada mereka yang melaknat kedua ibu bapanya. La'anallahu man awa muhditha. Dan Allah melaknat kepada mereka-mereka yang melaknat, yang memberikan perlindungan, yang memberikan bantuan kepada puak muhdith. Nanti insya-Allah saya akan hurai apa maksud muhdith, ya. Kita baca dulu hadis ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, dalam hadis ni kita boleh dapat beberapa pengajaran yang penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita oleh Ali bin Abi Talib. Yang pertama, ya, hadis ini memberi gambaran yang jelas kepada kita bahawasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun ditulis daripada zaman awal. Ini membantah mereka-mereka yang mengatakan seolah-olah hadis tidak pernah ditulis langsung, melainkan apabila sampai kepada zaman Al-Imam Al-Bukhari, melainkan apabila sampai kepada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua adalah dakwaan-dakwaan jahat yang digunakan oleh mereka-mereka yang ingin meruntuhkan binaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam riwayat ini Ali bin Abi Talib sendiri ada lembaran dia. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dalam riwayat yang saya selalu bacakan kepada mereka-mereka yang biasa mendengar kuliah saya, iaitulah Abdullah bin Amr bin Al-As
pernah menyebutkan, dia kata kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabah wa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa awma'a bi yadihi ila fihi uktub fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yakhruju minhu illa haq atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku menulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin menghafalnya. Aku nak hafal hadis Nabi. Apa saja yang keluar daripada Nabi, apa saja yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tulis, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr ni di antara sahabat yang muda lah juga. Maka kata Abdullah bin Amr, fanahatni Quraisy. Aku tulis ni kerana aku nak hafal. Uridu hifdhahu fanahatni Quraisy. Dan Quraisy menghalang aku. Quraisy melarang aku daripada menulis. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Adakah kamu ingin menulis semua hadis-hadis yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia adalah manusia yang bercakap dalam keadaan suka dan dalam keadaan marah? Ni kata Quraisy lah. Kamu nak tulis semua benda yang kamu dengar daripada Nabi, sedangkan Nabi ni bercakap, sedangkan dia ni bercakap dalam keadaan suka pun dia bercakap, dalam keadaan marah pun dia bercakap. Fa amsaktu 'anil kitabah, kata Abdullah bin Amr, aku berhenti daripada menulis. Wa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menyebutkan perkara ini kepada Nabi. Maka dia tanya kepada Nabi, dia tulis semua benda yang dia dengar daripada Nabi, dia tulis semua benda yang Nabi ucapkan kepada dia kerana dia nak menghafal. Tiba-tiba Quraisy tak bagi, dia berhenti kejap, dia pergi terus tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr ni dia memang pandai menulis, bahkan dia boleh berbahasa Hebrew pun. Kerana dia ni orang kata cerdik lah sikit, boleh menulis. Kerana zaman dulu tak semua orang ataupun tak semua sahabat ni pandai menulis. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib, yang bermaksud kita adalah satu umat yang buta huruf, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Jadi ramai di kalangan sahabat yang tidak boleh membaca, tetapi apabila mereka tidak boleh membaca, mereka gunakan kemampuan mereka semaksimal mungkin, iaitulah dengan mereka menggunakan kelebihan ingatan mereka, hafalan mereka hafal supaya mereka boleh ingat. Kita yang tak hafal ni sebab kita boleh tulis lah. Sebab tu mari kelas ni kadang-kadang kalau saya tanya apa yang belajar minggu lepas, kan, boleh ingat tak agak-agak? Tak ingat lah. Pasal apa tak ingat? Sebab kita tulis. Dia kata kalau tak tulis lagi tak ingat ustaz. Itu zaman kita lah banyak makan Ajinomoto agaknya, kan. Tapi nak katanya zaman dulu mereka tak boleh tulis. Manusia apabila Allah Azza wa Jal memberikan dia satu kekurangan, dia akan guna kelebihan untuk menutup kekurangan yang ada. Sebab itu orang buta yang tidak ada deria penglihatan, telinga dia, kemampuan deria telinga dia lebih sharp, lebih tajam daripada orang yang celik. Kerana orang yang celik ada kemudahan boleh melihat. Jadi manusia bila ada satu kekurangan, dia akan guna kelebihan di tempat yang lain supaya dia boleh cover kekurangan yang ada. Jadi sahabat Nabi SAW yang tak boleh menulis, tak boleh membaca ni, mereka gunakan kemampuan hafalan mereka. Mereka gunakan kemampuan yang ada pada akal fikiran mereka, supaya mereka menghafal hadis-hadis Nabi SAW.
Bukan kata sahabat Nabi je tuan-tuan. Bahkan golongan tabi'i yang belajar dengan sahabat pun, sebahagian daripada mereka tidak suka anak murid mereka menulis hadis. Bukan semua, ada yang menulis, tetapi sebahagian besarnya tak suka kerana mereka nak anak murid mereka hafal hadis-hadis yang mereka dengar. Dan ingatan mereka Masya Allah sangat ajaib. Ingatan mereka sangat ajaib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, riwayat ini membuktikan Abdullah bin Amr juga menulis selain daripada Ali bin Abi Talib yang kita bacakan hadisnya sekarang ni. Yang mana dia ni bila dia bagi tahu dekat Nabi SAW, Quraisy bagi tahu kat saya macam ni, maka Nabi SAW pun bersabda pada dia, sambil Nabi meletakkan tangan Nabi di mulut Nabi, Nabi kata, tulis, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulut aku ini melainkan hanyalah kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini membuktikan kepada kita bahawasanya penulisan hadis bermula di zaman awal. Kita tak nafikan di sana ada hadis yang Nabi SAW melarang sahabat, sebahagian sahabat daripada menulis hadis. Ada. Yang ni kita tak nafi. Dalam Sahih Muslim umpamanya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, la taktubu anni faman kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Jangan tulis daripada aku. Sesiapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia padam. Kena padam. Jadi sebahagian daripada orientalis, sebahagian daripada puak-puak anti hadis daripada kalangan mereka-mereka yang mengaku mereka Muslim, mereka menggunakan riwayat ni seolah-olah nak kata, tengok, Nabi tak bagi tulis hadis. Kalau hadis boleh dipakai, dah tentu Nabi suruh tulis. Ni Nabi tulis pun tak bagi. Kita kata yang pertama, yang Nabi tak bagi tulis pun ada, yang Nabi suruh tulis pun ada. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW minta sahabat-sahabat menulis hadis-hadis, pesanan-pesanan Nabi yang Nabi ingin berikan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Syah. Dalam riwayat Nabi kata, uktubu li Abi Syah, tulislah, atau kamakal, tulislah untuk Abu Syah pesanan-pesanan yang Nabi SAW berikan kepada dia. Ali bin Abi Talib menulis, Abdullah bin Amr bin Al-As menulis. Jadi tulisan-tulisan hadis ni tuan-tuan, Nabi berikan kepada sebahagian, larangan Nabi berikan kepada sebahagian. Kenapa ada larangan dan kebenaran dalam masa yang sama? Saya sebutkan tadi, kerana bukan semua sahabat pandai menulis. Mana-mana sahabat yang pandai menulis, Nabi SAW benarkan dia menulis hadis. Kerana tulisan yang pandai, dia tidak akan bercampur aduk dengan perkara lain. Manakala mereka yang tidak pandai, manakala mereka yang tidak ada alat tulis yang mencukupi, maka Nabi SAW tidak benarkan dia menulis hadis kerana bimbang, takut-takut bercampur dengan Al-Quran yang mana tidak dapat dibezakan lagi selepas daripada itu. Jadi Nabi SAW larang satu puak kerana ada sebab, benarkan kepada satu puak kerana ada sebab yang lain. Jadi sebab itu kita kena faham hakikat ni, kerana ada di kalangan manusia-manusia di zaman ni yang mula untuk mempertikaikan kesahihan hadis. Sehingga kan, saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kan, kalaulah kata hadis memang tak ditulis langsung pun, ia tidaklah menjadi masalah kepada kita. Kerana apa? Kerana hadis diriwayatkan kepada kita melalui jalur sanad. Sebab itu dalam riwayat Nabi SAW ni apabila disebut aja, sahabat akan dengar, sahabat akan bagi tahu kepada tabi'i, tabi'i akan sampaikan kepada generasi berikutnya dengan ada sanad. Sehingga para ulama hadis menyebutkan kepentingan sanad dengan dia mengatakan al-isnadu minad din. Sanad ni daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ni daripada agama. Kalau tidak ada sanad, semua orang boleh berkata apa yang dia suka. Bahkan dalam riwayat yang lain, seperti mana Sufyan As-Sawri mengatakan al-isnad silahul mu'min. Sanad ini merupakan senjata bagi orang mukmin.
Kalau tak ada sanad, dia nak berperang macam mana? Orang nak pergi jihad kena bawa senjata. Begitu juga orang nak belajar agama, dia perlu tahu sanad. Di zaman periwayatan. Zaman ni sanad ada, tapi lebih kepada keberkatan. Kenapa? Kerana hadis telah pun dibukukan secara rasmi, semua hadis-hadis telah dihimpunkan. Sehingga kan Al-Imam Suyuti mengatakan di zaman terkemudian ini, apabila adanya hadis yang tidak terkandung dalam mana-mana kitab bersanad, tak ada, tiba-tiba dia datang, orang duk bawa, ia adalah petanda hadis tersebut palsu kerana hadis telah pun dibukukan secara rasmi. Tapi sebelum pembukuan secara rasmi berlaku, ketika zaman periwayatan berlaku, dia diriwayatkan dengan sanad. Yang mana sanad ini menjadi senjata bagi para ulama dalam nak mengkategorikan hadis ini sebagai sahih ataupun tidak. Ini penting tuan-tuan. Sebab itu ada satu riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana seorang anak murid dia bernama Bushair al-Adawi membacakan hadis pada dia, Ibnu Abbas tak dengar pun. Buat tak dengar aja. Falam ya'dhan Ibnu Abbas li hadithihi. Ibnu Abbas buat tak peduli dengan hadis dia. Sehingga kan dia menenggur Ibnu Abbas. Dia kata, ya Ibnu Abbas, mali la araka tasma' li hadithi wa hadithuka bi hadithi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta la tasma'. Aku membacakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi engkau tidak mendengarnya. Kata Ibnu Abbas, inna kunna marrah idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadarat absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Ibtadarat lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina walakinna an-nas lamma rakibu sa'ba waz-zalul falam nasma' illa mimman na'rif. Yang bermaksud, dulu kami kalau dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan jegirkan biji mata untuk melihat orang yang membaca hadis tersebut, dan kami akan tadah telinga untuk mendengar hadis yang dibacakan. Tetapi apabila manusia ini sudah mula menunggang yang sukar dan yang jinak, jenis tak peduli, apa saja ditunggang. Hadis yang okey, yang dikenali pun bawa, hadis yang tak pernah jumpa pun bawa, hadis yang tak pernah jumpa pun baca, maka kami tidak mendengar lagi, melainkan daripada orang-orang yang kami kenal. Maksudnya, para ulama hadis telah pun menyaring. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Khaliq dalam kitab dia Hujjiyatus Sunnah, satu kitab yang bagus, yang mana dia mengatakan bahawasanya walaupun hari ini kajian-kajian moden mementingkan dokumentasi, tetapi Islam di zaman awal lebih mementingkan kepada pembawa maklumat itu punya kredibiliti. Kerana kalau kita ada dokumen bertulis sekalipun, tetapi yang menulis itu adalah pembohong, yang menulis itu tidak ada kredibiliti, yang menulis itu orang yang tidak amanah, maka dalam keadaan itu dokumentasi ataupun dokumen bertulis yang ada itu juga tidak menjadi apa-apa nilai, kerana ia adalah satu dokumen yang palsu, satu dokumen yang datang daripada pembohong. Jadi sebab itu kita kena kembali juga kepada sistem sanad. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sistem sanad ni dia merupakan satu keistimewaan yang hanya ada pada umat Islam, yang mana dalam tradisi lain tidak ada sistem sanad yang begitu teliti seperti mana yang telah disebutkan ataupun telah disusun oleh ulama-ulama hadis. Bahkan kadang-kadang kitab yang membicarakan tentang perawi hadis ni pun berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Banyak jilid. Kadang-kadang sampai penuhlah satu rak tu. Bukan kitab apa pun, menyebutkan biografi perawi-perawi hadis. Umpamanya macam ada seorang ulama menulis kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ni tuan-tuan, dia merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Sesiapa yang belajar hadis, dia akan kenal kitab Tarikh Baghdad. Dia akan tahu kitab Tarikh Baghdad ni Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang menulis, menghimpunkan nama-nama perawi yang berasal daripada Baghdad, ya, dan yang pernah masuk ke negeri Baghdad. Semua perawi-perawi yang dia kenal, dia bawa masuk.
Tebal kitab dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok cetakan-cetakan yang ada, kalau yang ada kat saya ni cetakan uh, Beirut Darul Kutub Ilmiah, cetakan yang ada pada saya sekarang ni ada 24 jilid. 24 jilid, tebal, tebal kitab tu. Hanya membicarakan tentang perawi. Mana-mana ulama-ulama yang menjadi perawi hadis yang berasal daripada Baghdad ataupun yang pernah masuk ke negeri Baghdad, dia tulis. Dia bagi tahu siapa gurunya, siapa anak muridnya, lahir di mana, nama apa, nama ayah apa, nama tok apa, berasal daripada kabilah mana, berasal daripada negeri mana, pindah ke mana, masuk negeri mana, apa hadis yang dia riwayatkan, apa ulama hadis kata pada status hafalan dia, apa ulama hadis kata pada kekuatan pegangan agama dia, semua didokumenkan. Ini merupakan satu keistimewaan. Jadi jangan tuan-tuan, jangan sekali-kali ada keraguan kepada sistem ataupun ilmu hadis di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana ilmu yang telah disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu ilmu hadis merupakan satu ilmu yang ajaib, yang pernah dicipta ataupun yang pernah disusun oleh manusia demi nak menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu jangan takut. Sebab tu jangan risau, jangan takut. Hadis yang ada pada kita ni dipelihara. Walaupun ada hadis-hadis yang palsu. Pada orang kata, betul ke Ustaz hadis ni selamat? Ada je hadis palsu. Kita kata bila ada kategori palsu dengan tak palsu, menunjukkan adanya kawalan. Menunjukkan adanya kawalan. Kalau tak ada kawalan, dah tentu semua kita terima. Kan? Macam nak beli barang lah. Ada yang ori, ada yang tak ori. Yang ada ori, yang ori dia ada cop KDN umpamanya kan. Itu menunjukkan ada kawalan tu. Bila ada hologram aja, bila ada stiker yang berwarna-warni tu daripada KDN, menunjukkan barang tu original umpamanya kan. Jadi adalah kawalan. Kalau tak ada tu maksudnya palsu lah tu. Tapi kalau semua jenis tak ada stiker, maksud tak ada kawalan. Kita pun tak boleh beza mana satu yang palsu, mana satu yang sahih. Itu yang pertama. Sebab itu kata Syekh yang menulis kitab Rashul Barak ni, dia kata di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, yang pertama, bidayatu tadwini sunnah mundu ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kepada penulisan terhadap sunnah bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang tanya kepada Ali bin Abi Talib, ada tak Nabi mengkhaskan mana-mana ilmu yang Nabi tak bagi pada orang lain? Ali bin Abi Talib kata tak ada. Kalau ada pun yang ada dalam bekas pedang aku ni saja. Ya. Yang ada pun dalam bekas aku, dan Ali bin Abi Talib menyampaikan kepada orang. Maksudnya sesuatu yang diperlukan oleh manusia, Nabi takkan sembunyikan pada orang lain. Ini merupakan hujah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika mensyarahkan hadis ni, waktu kan hadis saya sebut tadi, hadis ni riwayat Imam Muslim juga. Imam Abul Abbas Al-Qurtubi menulis kitab Al-Mufhim, syarah kepada Sahih Muslim. Jadi dia menulis kitab Mufhim ni, dia hurai, dia kata di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah dia merupakan hujah, menjadi hujah ke atas golongan-golongan Syiah, menjadi hujah ke atas golongan-golongan yang mendakwa bahawasanya Nabi SAW telah melantik Ali sebagai khalifah lepas dia, sejuruh lepas dia, tapi disembunyikan. Tak mungkin kalau benda ni diperlukan oleh umat keseluruhannya. Tak mungkin kalau benda ni diperlukan oleh umat seluruhnya, tapi Nabi cuma bagi tahu pada sebahagian orang dan Nabi rahsiakan daripada sebahagian orang yang lain. Kalau ada pun sahabat tu akan bagi tahu pada orang lain. Tak mungkin Ali bin Abi Talib, kalau betul dia adalah khalifah yang sepatutnya dilantik selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tak mungkin dia diam tanpa memberitahu kepada sahabat yang lain. Tak mungkin Fatimah diam tanpa memberitahu kepada sahabat yang lain. Bila mereka semua diam, tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian, menunjukkan bahawasanya pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang tidak perlu untuk dibantah, bahkan ia adalah kesepakatan ulama-ulama ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
selepas daripada kewafatan Nabi. Jadi ni benda yang kita kena tahu. Sebab tu dia kata di sini dia kata ini merupakan perkara yang menjadi bukti bahawasanya perkara yang mesti diketahui oleh orang tak mungkin Nabi rahsiakan. Tapi ada juga riwayat-riwayat yang kadang-kadang Nabi khususkan untuk orang ni. Ini tak perlu diketahui. Maksudnya orang tu belum, Nabi khususkan untuk sahabat ni saja. Yang mana kalau Nabi ada khususkan, seperti mana saya sebut sebelum ni, umpamanya macam senarai nama orang-orang munafik. Ini Huzaifah aja tahu. Sebab itu Huzaifah digelar sahibus sir, orang yang memegang rahsia Nabi SAW. Kenapa Nabi tak bagi tahu kepada orang lain? Kerana tak ada keperluan pun untuk tahu. Kenapa Nabi bagi kat Huzaifah? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi mungkin Nabi dah nampak satu benda pada Huzaifah ni yang melayakkan dia untuk pegang rahsia tu. Tapi Nabi tak bagi tahu kepada orang lain. Sebab apa? Tak perlu pun. Tak tahu pun tak ada masalah. Tak mengganggu gugat pegangan agama seseorang. Tapi kalau benda tu boleh mengganggu gugat pegangan agama individu, sehingga sebahagian daripada golongan Syiah percaya kepada kekhalifahan, keimaman Ali bin Abi Talib yang dilantik oleh Allah dengan wahyu lepas Rasul, merupakan salah satu daripada pegangan agama mereka, keimanan mereka, syarat keimanan mereka. Nak jadi Syiah kena pegang yang tu. Ali adalah khalifah selepas Nabi dengan wahyu Tuhan. Jadi ini benda ni yang Ahli Sunnah tidak bersetuju. Kita kata Ali adalah khalifah, tapi khalifah nombor 4. Kalau Ali betul-betul khalifah dilantik selepas daripada Nabi wafat, dengan wahyu daripada Nabi, dengan wahyu daripada Allah, tak mungkin Ali berdiam diri. Tak mungkin Ali berdiam diri. Tak mungkin Ali boleh bersetuju dengan pelantikan mana-mana khalifah. Jadi, ini perkara yang kita kena hati-hati dan kita kena fahami. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ali pun keluarkan lembaran daripada bekas pedang dia. Tiba-tiba ditulis di sana, riwayat, Allah melaknat mereka yang menyembelih bukan kerana Allah. Menyembelih bukan kerana Allah ni, tak kisahlah sama ada dia menyembelih kerana berhala ke, dia menyembelih kerana manusia ke, dia menyembelih kerana Kaabah ke, dia menyembelih atas nama Nabi ke, selagi mana dia tak sembelih di atas nama Allah, maka sembelihannya itu tidak menjadi halal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yuzkaru wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Kamu jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Maksudnya kalau orang tu sembelih di atas nama Jesus, orang tu sembelih di atas nama berhala, orang tu sembelih bukan atas nama Allah, bukan atas nama Allah, bukan atas nama Tuhan yang menciptakan alam ini, semua itu tidak menjadi halal bagi kita. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi, Abdul Abbas Al-Qurtubi mengatakan, waktu dia menghuraikan ni, menyembelih bukan atas nama Allah ni, kalau seseorang itu kafir. Kalau dia kafir, maka kita boleh fahamlah, kan? Dia dah kafir. Jadi, kalau disembelih itu dia musyrik, umpamanya disembelih itu dengan nama berhala dia, maka orang Islam tak boleh makan. Orang Islam tak boleh makan. Sembelihan ahli kitab, kalau dia sembelih atas nama Allah, dia sembelih atas nama Tuhan yang satu, dan boleh makan. Kalau dia sembelih betul-betul lah. Dan daging tu pula daripada haiwan yang dagingnya halal lah. Kalau dia sembelih babi tak boleh lah. Daging tu haram. Kemudian, kalau orang tu orang Islam, dia sembelih bukan atas nama Allah, dia sembelih atas nama selain daripada Allah, perbuatan itu juga menjadikan sembelihan dia tidak halal. Dia mesti sembelih atas nama Allah, baru sembelihan tu boleh jadi halal. Baik. Kalaulah kata tujuan dia menyembelih itu untuk membesarkan makhluk. Membesarkan makhluk ni contohnya disembelih itu demi nak membesarkan raja, nak beribadat kepada raja dia. Saya sembelih ni atas nama tuanku, saya sembelih ni kerana saya sembah tuanku. Sembelihan dia haram, dia menjadi murtad. Kenapa? Kerana dia telah memberikan hak Allah kepada makhluk. Okey? Jadi itu dua benda yang kita kena fahami. Dan ini merupakan dosa besar lah. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan Allah melaknat. Sebab itu disebutkan di sini, hurmatuz zabah li ghairillah sawa'un kana zabah lis sanam awis salib awil Ka'bah awil nabi.
yang mana dia kata pengharaman sembelihan selain daripada Allah, sama ada sembelihan itu untuk berhala ataupun untuk salib ataupun untuk Kaabah ataupun untuk Nabi, tak dibenarkan. Nak sembelih mesti atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi, la'anallahu man saraqa manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Ini senarai dosa-dosa besar ni. Bila disebut laknat, apa maksud laknat ni? Laknat ni at-tardu minar rahmah. Seseorang apabila terkena laknat, maka dia dijauhkan daripada rahmat Allah, ya, daripada jalan Allah, daripada rahmat Allah, Allah murka kat dia. Jadi apa-apa saja dosa yang disebut dengan perkataan laknat seperti ini merupakan dosa besar, merupakan dosa besar. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknat Allah kepada orang yang mencuri petanda di atas tanah orang. Mencuri tanah, maksud dia mencuri tanah lah. Sepatutnya tanah dia sampai sini je. Dia pergi buang sempadan tu, dia pergi ambil hak orang lain. Mencuri hak ni merupakan perkara yang diharamkan. Yang bukan hak kita jangan ambil. Yang bukan milik kita jangan ambil. Jadi kalau benda tu bukan milik kita, maka jangan diambil, ya. Sebab itu disebut di sini, dia kata hurmatu saytarah ala ardil ghairi waqtisabiha, ya, yang mana dia kata pengharaman kita menguasai tanah orang lain dan merampas tanah orang lain. Kalaulah tanah tu sempadan tu dah siap, dah letak, ni orang punya bukan kita punya, kita pergi curi tanah tu, kita pergi ambil tanah tu, orang lain tak boleh balas, pemilik tanah tak boleh balas. Sebab apa? Sebab kita ada pengaruh, kita ada kuasa, kita ada kuasa politik. Maka ini merupakan perkara yang dilarang di dalam agama kerana kita menzalimi orang. Kita mencuri benda yang bukan hak kita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, la'anallahu man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Maka sebab itu Imam Bukhari masukkan hadis ni dalam bab ni. Bab laknat kepada ibu bapa. Kerana dalam banyak-banyak lafaz yang Nabi sebut, terdapat lafaz yang menunjukkan laknat Allah kepada mereka yang melaknat kedua ibu bapanya. Laknat kepada dua ibu bapa ni ada dua keadaan. Yang pertama, memang dia laknat ibu bapa dia betul. Dan benda ni tak mustahil berlaku di zaman ni. Benda ni tak mustahil berlaku. Dia maki mak dia, dia maki bapak dia, dia kutuk mak dia, dia kutuk bapak dia, ada laknat mak dia, dia berlaku kasar, maki hamun. Maka orang seperti ini sedang menempah laknat daripada Tuhan. Seperti mana riwayat yang kita baca sebelum ini, ridallah fi ridal walidain. Redha Allah itu terkandung di dalam keredaan kedua ibu bapa. Wasakhatullah, dan kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi kalau dia ni jenis suka maki hamun orang tua dia, jenis suka laknat orang tua dia, dia juga akan menempah kemurkaan, laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, para ulama menyebutkan, mereka mengatakan ada satu lagi perbuatan yang kadang-kadang kita tak sedar tetapi kita membawa laknat Tuhan pada diri. Apa dia? Iaitu apabila seseorang itu dia pergi kutuk mak ayah orang lain. Dia pergi kutuk bapa orang lain. Bapa orang lain, budak yang dikutuk bapaknya itu pula pergi kutuk bapa kita. Itu perbuatan yang haram, perbuatan yang berdosa. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, Nabi SAW menyebutkan, min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajul walidayh? Qala yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan di antara dosa besar yang terbesar apabila seorang lelaki, bila seorang lelaki ni perempuan masuk sekali lah, seseorang lah masuk, bila seseorang melaknat kedua ibu bapanya. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajul walidayh? Macam mana seseorang boleh melaknat bapa dia pula? Macam mana seseorang boleh laknat mak dia pula? Jadi macam pelik.
Sahabat tak tergambar pula, dia kata. Sahabat tak tergambar benda ni dekat kepala otak dia orang. Macam mana seseorang di zaman tu, zaman baik-baik belaka lah. Zaman tu sahabat-sahabat ni nak nampak perbuatan uquq, nak nampak perbuatan orang kata apa, derhaka ni kurang lah, tak nampak sangat lah. Jadi sebab itu mereka pelik, macam mana seseorang boleh melaknat kedua ibu bapanya. Maka Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, yasubbur rajul abar rajul, seseorang itu apabila dia mencela ayah orang lain, dia jumpa dengan orang ni, dia jumpa dengan kawan dia ni, dia kutuk bapa orang tu. Orang ni tak puas hati, dia kutuk bapa dia, bapa orang yang mengutuk tu, lepas tu dia kutuk mak dia pula. Maka Nabi kata, ini perbuatan yang menyebabkan seseorang itu dikira sedang melaknat kedua ibu bapanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya nampak Nabi SAW dalam kes ini cuba untuk menutup jalan yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Kita cela mak ayah orang lain ni haram. Bila orang tu balas pun, benda tu juga adalah keburukan. Jadi Nabi SAW cuba untuk menutup jalan yang boleh membawa kepada keburukan. Dalam Islam kita panggil benda ni sebagai sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah ni menutup jalan yang dipercayai boleh membawa kepada keburukan. Dan benda ni diterima pakai oleh ulama-ulama Islam sebagai dalil. Antaranya, perkara yang kita tengok berlaku dan orang awam pun nampak. Antaranya apa? Antaranya kita tak dibenarkan untuk melihat aurat orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan kita melihat aurat orang yang tak halal bagi kita. Yang bukan mahram, yang bukan isteri, tak boleh tengok. Kenapa tak boleh tengok? Kerana pandangan mata boleh membawa kepada zina. Pandangan mata boleh membawa kepada keburukan yang lain. Yang mana pandangan mata ni akan menyebabkan syahwat naik. Bila syahwat naik, keburukan lain akan muncul. Jadi bila keburukan lain akan muncul, Islam menutup jalan tersebut, dilarang kita untuk melihat aurat orang yang tidak halal bagi kita, dan dalam masa yang sama, Islam mewajibkan umat dia untuk menutup aurat supaya orang tak tengok, supaya orang tak nampak. Tutup jalan yang boleh membawa kepada keburukan. Begitu juga di dalam perkara yang kita bincangkan dalam kuliah yang lepas, iaitulah seseorang yang sepatutnya pergi sembahyang Jumaat, tetapi dia dah dengar azan Zuhur dah masuk, dia pergi orang kata apa? Berjual beli. Yang mana patutnya dia kena pergi segera. Tiba-tiba dia dilengahkan dengan jual beli. Jadi jual beli itu diharamkan kerana ia boleh membawa kepada perkara yang haram, iaitu melengahkan seseorang untuk pergi mendengar khutbah. Yang mana mendengar khutbah ni mengikut sebahagian ulama ialah wajib. Begitu juga bersegera. Takut-takut nanti sembahyang Jumaat pun akan lebuh. Bila solat Jumaat tertinggal, itu juga adalah perkara yang haram. Dan ulama-ulama menggunakan kaedah ni dalam banyak keadaan. Ulama-ulama menggunakan kaedah ni tuan-tuan dalam banyak keadaan. Iaitu antara benda yang biasa disebut oleh para ulama. Antaranya adalah sewaktu kita ni, katalah kita jenis tanam anggur, jenis jual buah anggur. Kita tidak dibenarkan untuk menjual buah anggur kepada orang yang kita tahu dia nak buat arak dengan anggur kita. Jadi ulama mengharamkan kerana sadduz zara'i, kerana menutup jalan yang boleh membawa kepada keburukan. Jadi mereka tutup jalan ini. Umpamanya kita menjual senjata, kita menjual parang, menjual pisau, kita tak dibenarkan jual kepada orang yang kita percaya dan kita tahu dia akan gunakan senjata yang kita jual kepada dia untuk buat benda-benda yang haram, buat benda-benda yang haram. Jadi benda-benda ni digunakan oleh ulama Islam sebagai satu kaedah. Tapi adalah disiplinnya, bukan semua benda. Dia kata, kalau ustaz, kalau macam tu kita kena haramkan gula lah, sebab gula ni boleh menyebabkan kencing manis. Jadi kencing manis tu binasa. Tak betul juga, kerana ada orang makan gula dengan disiplin, dia tak kena kencing manis. Jadi bukan semua benda
benda yang confirm, benda yang pasti membawa kepada keburukan dan tidak ada kebaikan padanya, maka itu perlu ditutup. Itu perlu ditutup kerana dia boleh membawa kepada kerosakan. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, Nabi kata la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat kepada mereka-mereka yang memberi perlindungan kepada muhditha. Muhditha ni apa? Muhditha ni ulama ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah tafsiran Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia mengatakan muhdith ialah orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Muhdith ialah orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Okey, itu pertama. Manakala Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan muhdith ini ialah man ahdath ma yukhalifu syara' min bid'ah atau ma'siyah atau zulm. Ialah seseorang yang mencipta sesuatu yang bercanggah dengan syarak. Sama ada dia melakukan bid'ah dalam agama ataupun maksiat ataupun kezaliman. Maka Nabi SAW dalam hadis ni tidak membenarkan umat dia untuk melindungi orang yang melakukan kerosakan. Nabi SAW tidak membenarkan seseorang untuk bersekongkol dengan orang yang melakukan maksiat dan kezaliman dan juga bid'ah. Sebab itu disebut di dalam syarah hadis ini disebutkan, dia kata hurma himayatul khurafiyyin wal mubtadi'in wa adamul inkari ala ihdathihim syai'an fid din. Tidak dibenarkan ataupun diharamkan untuk kita ni memberi perlindungan kepada golongan yang percaya kepada khurafat, golongan yang percaya kepada benda-benda yang batil, yang banyak buat kesesatan di dalam agama. Tak boleh melindungi mereka, tak boleh kita bantu mereka dari sudut nak menyebarkan bid'ah mereka. Tak boleh kita bantu mereka dalam kita nak dalam masa depa nak menyebarkan kemaksiatan mereka. Tak boleh kita bantu mereka kalau kita tahu mereka ni gunakan bantuan kita ni untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Kita tak dibenarkan. Kerana Islam seperti mana yang saya sebut tadi, Islam menolak menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada keburukan. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada masa sikit lagi. Bab yabirru walidayh ma lam yakun ma'siyah. Bab seseorang perlu berbakti kepada kedua ibu bapanya selagi mana ia bukan maksiat. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik ibn Al-Khattab ibn Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri laqituhu bir-Ramlah qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Shahr ibn Hawshab an Ummi Darda an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis' la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikta wala tatrukanna as-salata al-maktubah muta'ammida wa man tarakaha muta'ammida bari'at minhu adh-dhimmah wala tashrabanna al-khamr fa innaha miftahu kulli shar wa ati' walidayk wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahuma wala tunazi'anna wulata al-amr wa in ra'aita annaka anta wala tafrir min az-zahf wa in halakta wa farra ashabuk wa anfiq min tawlik ala ahlik wa la tarfa' asaka an ahlik wa akhifhum fillahi azza wa jal. So ini merupakan hadis nombor 18 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang mana ini merupakan bab yang barulah, bab yang baru di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maksudnya telah bercerita kepada kami hadis ini, telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad bin Abdul Aziz, kata Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan daripada gurunya Muhammad bin Abdul Aziz, katanya telah bercerita kepada kami Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri yang aku berjumpa dengannya di Ramlah. Ramlah ni kawasan di Palestin. Hari ini telah berada di
Yahudi ramai lah kat situ. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad. Katanya telah bercerita kepada aku Rashid Abu Muhammad daripada Syahar bin Haushab, daripada Ummi Darda, daripada Abi Darda. Abi Darda ni sahabat Nabi SAW, nama dia Uwaimir, yang berasal daripada keturunan Khazraj, orang Ansar. Tapi dia masuk Islam, dikatakan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, katanya dia masuk Islam agak sedikit lewat selepas daripada peperangan Badar. Selepas daripada peperangan Badar baru dia masuk Islam. Ya, baik. Abu Darda ni dia kata, Nabi SAW telah berpesan kepada aku, Rasulullah SAW berpesan kepada aku dengan 3 perkara. La tusyrik billahi syai'a. Kamu jangan melakukan syirik dengan Allah kepada sesuatu pun. Jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Ini pertama. Pesanan Nabi ni Nabi banyak bagi kat sahabat-sahabat lain juga, iaitu jaga tauhid. Kerana tauhid ini akan menjadikan kita punya amalan yang lain akan diterima oleh Allah. Kalau tauhid tak ada, buatlah baik macam mana pun tidak akan diterima. Ya, wa in qutti'ta aw hirriqta, walaupun kamu akan dipotong badan kamu, anggota kamu dipotong ataupun kamu dibakar, sekali-kali jangan lepaskan tauhid tu. Kalau orang nak seksa kamu ke apa, ada rukhsah untuk menyebutkan perkataan kufur sedangkan jiwa beriman. Tetapi jangan sekali-kali buang perasaan iman itu semata-mata kerana takut. Kekal keimanan di dalam. Kalau nak sebut perkataan kufur di luar, ini ada rukhsah seperti mana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, seperti mana kisah Ammar bin Yasir yang kita semua tahu, ya. Tapi Nabi kata jangan sekali-kali kamu buang tauhid kamu dalam jiwa kamu, walaupun kamu dibakar, walaupun kamu dipotong anggota. Tapi kalau katalah dia nak jadi macam mak di Sumayyah, mempertahankan, tak nak sebut perkataan kufur, kalau dia dibunuh juga, dia syahid. Itu lebih baik. Tapi ada rukhsah bagi mereka yang tidak mampu untuk mengambil azimah, untuk dibunuh. Baik. Wala tatrukanna as-salata al-maktubah muta'ammidah. Jangan tinggalkan salat yang fardu dalam keadaan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang tinggalkan salat fardu secara sengaja, maka telah terlepaslah daripada dia perlindungan Allah. Maksudnya kalau dia tinggal salat dengan sengaja, tinggal salat fardu dengan sengaja, maka terlepaslah perlindungan Allah daripada dia. Maksudnya dia tak akan terselamatlah daripada bencana daripada Allah di hari akhirat nanti. Okey. Kemudian, wala tashrabannal khamar. Kamu jangan minum arak. Fa innaha miftahu kulli syarr. Kerana arak ini merupakan kunci bagi segala keburukan. Betul pun kan? Hari ni kita tengok orang minum arak, mabuk, lepas mabuk pukul orang, lepas pukul orang bawa kereta, langgar pula orang sampai mati orang. Jadi ini semua adalah keburukan-keburukan yang datang daripada hilangnya akal. Sebab itu Islam, tuan-tuan, mengharamkan benda ni. Islam mengharamkan perbuatan memabukkan ataupun menghilangkan peranan akal, kerana manusia ni mulia dengan akal. Tiba-tiba nak pergi hilangkan akal tu, satu benda yang pelik. Nak hilangkan akal tu nak jadi macam haiwan. Ini benda yang pelik. Jadi sebab itu Islam tak benarkan orang Islam untuk menghilangkan peranan akal, kerana akal inilah yang memuliakan manusia. Sebab tu akal tu dipanggil akal. Kenapa akal tu dipanggil akal? Berasal daripada perkataan iqal. Aqala ni maksudnya sesuatu yang mengikat. Kenapa akal dipanggil akal? Kerana akal mengikat perbuatan manusia. Akal ni break kepada tindakan manusia. Kita banyak tak jadi buat rancangan kita kerana akal kata benda tu tak bagus. Kerana akal kata benda tu bahaya. Bila akal ni hilang, maka manusia akan hilang pertimbangan, ya. Hilang pertimbangan dan dalam masa yang sama akan menjadi seperti haiwan, bahkan lebih lagi lah. Sebab apa lebih lagi? Sebab manusia boleh bawa kereta, lembu tak boleh. Dia tak ada akal, tapi dia tak kacau orang. Manusia bila mabuk, membahayakan orang, pukul orang, langgar orang sampai mati. Ini semua perbuatan-perbuatan yang berpunca daripada minum arak. Wa ati' walidaik, taatlah kamu kepada kedua ibu bapamu. Jika kedua ibu bapamu minta kamu untuk keluar daripada duniamu, maka keluarlah untuk mereka berdua. Maksud kalau dia minta kita tinggalkan sesuatu daripada perkara dunia, ya, tinggalkanlah.
perkara tu kalau tidak membebankan kamu, tidak memudaratkan kamu, tinggalkan kerana taat kepada mereka. Wala tunazi'anna wulatal amr, kamu jangan bantah ataupun jangan kamu lawan pemerintah. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun kamu merasakan bahawasanya kebenaran itu berada di pihak kamu. Maksudnya kita kadang-kadang kita rasa pandangan kita betul, tapi oleh kerana kita bukan pemerintah, dalam bab nak menjaga kemaslahatan umum dalam perkara-perkara khilaf, kita taat kepada pemerintah selagi mana bukan dalam perkara maksiat. Kita kata tak apalah, saya tak setuju, tapi saya tak bantah, saya tak lawan dia dengan senjata. Wala tafrir minaz zahaf, kamu jangan sekali-kali lari daripada medan perang. Jangan lari pada medan perang. Yang mana lari medan perang ni akan menyebabkan tentera Islam kalah, akan menyebabkan moral tentera Islam menjadi down. Okey, wa in halakta wa farra ashab, walaupun engkau akan binasa dalam peperangan itu, ataupun walaupun sahabat-sahabat yang lain telah pun lari, kamu kekal berada di medan, jangan lari daripada musuh. Kecuali kalau kita lari itu kerana ada strategi. Itu tak ada masalah. Strategi kita nak pergi masuk ke camp yang boleh bantu kita untuk lawan balik. Tapi kalau lari, cabut lari, pengecut, ini merupakan satu dosa yang besar. Wa anfiq min taulik, dan nafkahlah daripada kepanjanganmu. Kepanjangan ni keluasan rezekimu, ala ahlik, ke atas keluargamu. Jadi kalau kita ada kelebihan rezeki, beri kepada keluarga, beri kepada anak-anak lebih daripada apa yang sepatutnya pun, ia adalah perkara yang berfaedah, perkara yang memberikan pahala. Wala tarfa asaka an ahlik, kamu jangan angkat tongkat kamu daripada keluargamu. Jangan angkat tongkat ni dia satu bahasa metafora. Bahasa metafora maksudnya kita kena pegang rotan lah. Pegang rotan. Wa akhifhum fillahi azza wajal, takutkan mereka dengan Allah. Didik mereka dengan rotan. Bukan rotan sampai mencederakan, tak. Rotan yang tidak mencederakan, tapi nak bagi tahu kepada, nak beri isyarat kepada mereka bahawasanya kita serius dalam masalah mereka melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Masa pun dah hampir tamat. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, kalau ada saya cuba untuk jawab. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Boleh Doktor terangkan tentang maksud dari hadis Israiliyah? Saya kurang jelas tentang pengertian hal tersebut. Mohon penjelasan. Hadis adalah hadis, Israiliyah adalah Israiliyat. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan ataupun perakuan. Cuma hadis ni ada yang sahih, ada yang tak sahih. Jadi kita kena tengok balik. Yang mana yang sahih tu memang confirm daripada Nabi. Yang mana yang hasan pun daripada Nabi SAW. Kalau yang dhaif tidak. Cuma nak mengamalkan hadis yang dhaif ni ada disiplin dia. Manakala Israiliyat, ia adalah khabar yang datang daripada ahli kitab. Kan kat Madinah ni ada Yahudi. Sebahagian daripada sahabat pun asalnya ada yang Yahudi, ada yang Kristian. Jadi mereka-mereka ni kadang-kadang ada meriwayatkan kisah-kisah daripada ahli kitab yang lama. Jadi dalam isu Israiliyat ni, kita ada beberapa prinsip yang kita kena pegang. Yang pertama, kalau benda yang diceritakan di dalam Israiliyat itu sama seperti mana yang ada dalam Quran dan Sunnah, tak jadi masalah lah. Sebab memang Quran dan Sunnah pun cerita benda yang sama. Itu pertama. Katalah kita jumpa satu riwayat Israiliyat kata Nabi Ibrahim dibakar. Dalam dakwah dia ni, dia dibakar oleh orang di tempat dia. So memang ada pun dalam hadis pun dicerita, dalam Quran pun dicerita. Itu tak ada masalah. Tetapi kalau cerita Israiliyat menyanggahi Quran dan Sunnah, dan kita buanglah, kerana dia menyanggahi Quran dan Sunnah. Contohnya cerita Israiliyat, cerita-cerita yang daripada ahli kitab yang mengatakan
Isa anak Tuhan. So kita tolaklah, bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dia ada satu lagi, Israiliyat yang Quran tak cerita, tak kata ya, tak kata tak. Nak kata betul pun tidak, nak kata tidak pun, nak kata betul pun tidak, nak kata salah pun tidak. Sebab Quran tak cerita, Nabi pun tak cerita. Dari sudut kebenaran ataupun kepalsuannya, maka dalam isu ni kita boleh dengar saja, nak kata betul pun tidak, nak kata tak betul pun tidak. Umpamanya perempuan yang menggoda Nabi Allah Yusuf itu dikatakan namanya Zulaikha. Ia adalah cerita Israiliyat, boleh jadi betul, boleh jadi tak. Wallahu alam. Dengar boleh, tapi nak kata betul tidak, nak kata tidak pun tidak. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. Wallahu alam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Seseorang yang tak menjawab azan tak akan dapat mengucap semasa nazak. Betul ke? Tidak betul. Di sana ada riwayat-riwayat yang menunjukkan para sahabat bercakap ketika azan. Cumanya kalau bercakap pun jangan lupa untuk jawab azan. Jawab azan adalah perkara yang sunat. Wallahu a'lam. Ya Allah, banyak soalan ni. Susah nak gerakkan kerja ni kan, dia kadang-kadang hilang. Ini ada soalan berkenaan dengan salat hajat ya. Salat hajat. Pertama saya sebut riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kaifiat tertentu solat hajat memang tidak ada yang sahih. Tetapi kalau kita ada hajat tertentu, bila kita ada hajat tertentu, kita minta dalam salat tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah kerana salat merupakan tempat untuk kita berdoa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menunaikan salat. Jadi salat merupakan antara perkara yang boleh kita gunakan. Wallahu a'lam. Okey. Tengok soalan berikutnya. Okey, ini ada satu soalan yang bagus juga, iaitu dia kata, saya nak bertanya tentang puasa Ayyamul Bid, hari putih. Berdasarkan hadis, sahabat dia bawa hadisnya. Lepas tu soalan dia, adakah saya telah terjebak dengan bid'ah Ustaz kerana telah ikut menetapkan tarikh untuk berpuasa 3 kali setiap bulan? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, puasa pada hari putih iaitu 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijri adalah perkara yang sunnah. Kalau tak mampu, kita boleh puasa 3 hari. Kalau katalah kita boleh puasa 13, 14, 15 itu terbaik. Kalau tak boleh, kita puasa 14, 15 pun baik. Kalau tak boleh juga puasa 15, tak boleh juga, kita tak boleh nak puasa, kita ambil 3 hari di mana-mana pun. Demikian yang disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin. Dia kata, boleh puasa 3 hari itu, 13, 14, 15, ya, ataupun
kita puasa 3 hari dalam sebulan tu, dalam bulan Hijri tu di mana-mana. Boleh secara berterutan 3 hari boleh, secara berbeza-beza. Maksudnya bercerai-cerai pun boleh. Katalah awal bulan sehari, tengah bulan sehari, akhir bulan sehari. Tidak menjadi masalah. So 13, 14, 15 ini adalah afdal. Ya, ini hari putih. Kalau tak mampu, puasa 3 hari di mana-mana dalam sebulan, secara berturutan ataupun berasingan. Wallahu a'lam. Boleh tak masuk dalam bid'ah lah. Ini benda sunnah, insya-Allah ada hadisnya. Okey. Ada yang tanya, selepas ustaz selesai memberi kuliah, ustaz akan sebut siapa nak kritik boleh kritik. Saya nak juga tahu apa makna kritikan ini maksudkan oleh ilmuwan ni. Kritikan yang macam mana? Apa pula kaedah kritikan ulama sama ulama? Kerana di mata orang awam, kritikan ni macam kutuk, hina dan kecam. Kritikan bukan kutuk. Kritikan bukan hina, kritikan bukan kecam. Kritik ni bagi tahu kalau saya tak setuju. Saya tak ada masalah kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya dalam sesuatu perkara. Ataupun kalaulah katalah saya duk hurai masalah khilaf, saya ambil pendapat ni, tuan-tuan tak setuju. Tuan-tuan kata, ustaz, pandangan yang ustaz pilih tu saya tak setuju. Boleh bagi tahu kenapa tak setuju, no problem. Kerana saya bukan maksum, saya boleh silap ataupun saya boleh salah dalam memilih pandangan tu satu. Yang kedua, mungkin saya tersilap. Mungkin saya cerita ada benda yang terlepas cakap. Dulu pernah sebut satu hadis tu saya baca, saya kata itu Abu Qatadah, rupanya Abu Darda. Sehingga kan ada satu orang tu menegur saya. Dia kata tak betul ustaz, Abu Qatadah tu Abu Darda. Jadi benda ni saya tak ada masalah. Kalau memang saya tersilap di mana-mana, saya terima kalau orang tegur saya. Kerana saya bukan maksum, saya bukan Nabi. Saya boleh menerima teguran, no problem. Kalau teguran tu betul lah. Kalau teguran tu saya rasa saya tak setuju, saya akan jawab balik lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Oh, ini dia suruh untuk saya je ni. Ustaz, bagaimana menyantuni sesetengah ustaz yang sering membawa hadis-hadis yang dhaif dalam ceramah mereka setelah mengetahui hadis tersebut adalah dhaif? Kita kena bagi tahulah kat dia. Kita kena bagi tahu kat dia hadis tu dhaif. Terpulanglah pada kekuatan kita. Kalau kita boleh jumpa dia, kita jumpalah dia. Kalau katalah dia punya ceramah tu telah tersebar, kita nyatakanlah kepada masyarakat awam hadis ini tidak sahih kerana nak menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama zaman dulu mereka akan menegur secara direct kalau mereka mampu, kalau tak mereka tulis kitab. Umpamanya Al-A'mash, satu kisah yang sangat masyhur, orang baca hadis palsu dalam masjid, dia cabut bulu ketiak depan-depan orang tu saja. Bila orang tanya kenapa kau cabut bulu ketiak, dia kata aku buat benda sunnah. Engkau ni bohong atas nama Nabi. Aku A'mash, aku tak pernah baca hadis tu. Kau kata kau dengar pada aku tak pernah baca hadis tu. Jadi kalau kita buat benda tu zaman ni dalam masjid, kita cabut bulu ketiak, peliklah orang, tapi pernah dilakukan oleh ulama hadis besar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doktor ada sebut bab jaga pandangan. Bagaimana kalau kita dalam bertaaruf dan lelaki itu nak bertemu si perempuan, kalau dalam urusan peminangan tak ada masalah, boleh tengok muka dia. Dalam hadis Nabi SAW memang mengarahkan sahabat yang nak kahwin, yang nak berminang ni untuk tengok. Kerana ia lebih mengekalkan hubungan perkahwinan. Sebab tengok ni kita tengok berkenan tak berkenan lah. Kena tengok lah kan. Allah. Bolehkah kita beramal dengan hadis dhaif? Boleh dengan 3 syarat. Pertama, dhaifnya dhaif ringan. Yang kedua,
hadis tersebut tidak membawa hukum hakam yang baru, sebaliknya hanya berkaitan dengan targhib wa tarhib, galakkan untuk beramal dengan sesuatu yang telah sahih ataupun ancaman kepada dosa yang telah sahih disebut di dalam dalil. Dan waktu kita beramal, kita tak menganggap ia adalah sunnah daripada Nabi, tapi kita beramal tu sekadar berhati-hati saja. Salam doktor. Waalaikumsalam. Bagaimana anak nak tegur ayahnya yang melakukan dosa dan tidak ambil tindakan terhadap anak lain yang tak salat dan tak bertudung, doktor? Macam mana nak menasihati cara terbaik? Baik, ini merupakan perkara yang sukar sebenarnya kalau kita nak menegur mak ayah kita lah, kerana mereka lebih berumur daripada kita. Tetapi kita kena guna cara yang sebijaksana mungkin. Contohlah kalau mak kita jenis tak jaga aurat kan, tak pakai tudung umpamanya, tak menutup aurat, kita belikan tudung untuk dia, ataupun kita belikan buku kat dia. Ataupun boleh juga kalau katalah kita sebagai anak ni kita ada kemampuan nak bagi nasihat umpamanya, tapi dengan cara yang tidak direct. Umpamanya kita buat dengan keluarga kita sesi. Seminggu sekali kita buat sesi untuk tazkirah sesama keluarga. Baca surah Kahfi umpamanya. Lepas pada tu kita bagi pengisian sikit, kita bagi cerita-cerita yang tidak direct tetapi boleh ayah tu faham bahawasanya tanggungjawab dia adalah untuk menegur anak-anak dia. Dan kita pun kena tegur jugalah adik-beradik kita yang tak salat, adik-beradik kita yang tak tutup aurat tu, bukan ayah kita saja. Ya, baik. Wallahu a'lam. Ya, puasa hari putih ialah puasa yang sunnah, yang sunnah. Nabi SAW menggalakkannya. Nabi SAW menggalakkannya. Kalau tak boleh puasa hari putih, kita puasa 3 hari di mana-mana saja. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Kalau ada soalan-soalan yang saya tak jawab tu, mungkin saya terlepas pandang. Saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih pada Tazmi, terima kasih pada Kak Majini, pada Lokal Ihsan yang telah menganjurkan kuliah pada malam ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.